Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Bagi seorang makmum, jadi ini kita lah yang biasa jadi makmum kan, kena ambil perhatian perkara ni. Bagi seorang makmum pula tiada pilihan selain wajib kembali mengikut imam di mana dia imam itu berada. Ini masih lagi membicarakan dalam soal sujud sahwi. Bila kita semayang berjamaah, kita jadi makmum, kemudian orang lain jadi imam. Ataupun kita jadi imam, orang lain jadi makmum. Sebab itulah imam dan makmum ni dua-dua kena ada ilmu. Imam kena ada ilmu, makmum pun kena ada ilmu. Jadi imam pertama dengan ilmu dia pimpin makmum. Makmum pula dengan ilmu dia semayang untuk diri dia, dan juga kalaulah imam buat salah maka makmum kena tahu apa yang patut dibuat. What should he do kan? What should he do? Apa yang patut dibuat. Baik. Jadi statement di sini bahawa bagi makmum tu dia tak ada pilihan sebab dia makmum. Makmum ni maknanya orang yang mengikut, maka dia kena ikut kembali kepada imam. Macam mana imam? Kalau imam tu contohnya imam dia terlupa tasyahud awal. Tasyahud awal ni kan sunat abad kan. Maka imam tu bangun, maka makmum kena bangunlah. Walaupun dia sendiri imam meninggalkan tasyahud awal, makmum pun kena ikut imam meninggalkan tasyahud awal. Jadi kena ikutlah. Itu dia punya basic dia. Begitulah juga kalau imam tak baca kunut, maka makmum tak baca kunut lah. Kalau tak percaya tanya Tuan Haji Mohsin Jakmat kan. Lebih sebulan duduk kat Mekah, kat Madinah kan. Dia ada baca kunut? Cuba tanya dia. Maknanya kalau dia baca kunut tu maknanya dia buat imam. Sebulan tak ada kunut. Ini sah Wahabi ni. Itu dia. Okay, jadi maknanya tak doa lepas semayang. kena ikutlah. Kena ikut imam. Sebab itulah imam ni memang diwujudkan, dijadikan seorang tu imam untuk kita ikut. Bila imam takbir, kita takbir. Imam rokok, nak takbir, maka kita pun ikut imam rokok untuk takbir. Takbir untuk rokok. Sebab itulah yang sering berlaku kan, yang sering berlakulah kat tempat kita ni, terutamanya di akhir sujud yang terakhir tu. Itu biasa berlaku. Imam naik tahiyat akhir, ada setengah makmum rukuk lama-lama kan. Sampai imam nak beri salam baru dia bangun. Imam nak beri salam tu, baru nak assalamualaikum, barulah dia nak bangun daripada sujud yang terakhir tu untuk baca tahiyat akhir. Jadi kita kena tanyalah mana ilmu dia dapat kan. Sebab orang kita ni kadang-kadangnya dia beramal ikut apa yang dengar-dengar, bukan ilmu yang dia belajar. Apa yang dengar-dengar. Memanglah ada hadis menyebut tentang tempat yang terbaik untuk berdoa ketika sujud. Tapi kenapa sujud yang terakhir? Sujud kan dalam satu rakaat kan ada dua kali sujud. Sepatutnya dua-dua dah lama kan. Tapi tak buat gitu pula kan. Dan tambah pula kalaulah nak sujud nak berlama-lama ni dalam semayang seorang boleh lah. Semayang seorang-seorang kat rumah ke, semayang sunat ke, sujudlah lama-lama kan. Boleh sebut subhanallah, subhanarabbil a'la wa bihamdih 3 kali, nak tambah 5 kali, nak tambah 7 kali, nak tambah 9 kali, pulanglah. Tapi bila kita ikut imam, maka imam takbir, duduk, kita kena ikutlah. Itu namanya sembahyang berjamaah, itu namanya kita jadi makmum kan. Ini sebenarnya ini salah faham lah, salah faham orang kita yang beramal ikut apa dia dengar-dengar, bukan dia belajar sungguh, dia dengar-dengar. Baik.
Melainkan ada juga dia punya istisna dia, pengecualian dia, exception dia. Dia punya apa? Pengecualian dia, iaitu melainkan tak boleh ikut imam, tak boleh ikut imam jika imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Sebab itulah makmum kena tahu apa perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau makmum pun tak tahu, itu yang jadi akhirnya dia ikut imam. Imam batal, dia ikut. Imam sembahyang tak sah, maka dia pun ikut juga. Ini kena faham. Apa contohnya perkara yang membatalkan sembahyang yang imam tu buat? Ini dalam kes kita bicara soal sujud sahwi tadi kan. Seperti, seperti apa yang membatalkan sembahyang yang imam buat? Sudah betul qiyamnya, qiyam imam tu, maknanya ni daripada kes tahiyat ataupun tasyahud awal tadi, rakaat kedua kan. Kemudian dia terlupa tasyahud awal, dia terlupa tahiyat awal ni, maka imam tu pun bangun, bangun, betul qiyam ni dah, maknanya dia dah tegak dah tegak macam mana kita nak mula sembahyang kan, qiyam tu dah tegak, dah perfect lah orang kata kan. Tiba-tiba tapi imam tu kembali kepada duduk untuk membaca tasyahud awal. Itu dia. Maknanya dia dah tegak ni, masuk rakaat ketiga, tiba-tiba dia kata terlupa tahiyat awal ni, dia duduk balik. Maka ketika itu makmum dah tak boleh ikut dah. Maksudnya apa? Makmum tak boleh ikut. Maksudnya imam tu dah batal sembahyang. Kan? Jadi bila imam tu batal sembahyang, imam tu turun. Kita ni masih duduk kan? Kita duduk rakaat kedua lagi. Sebab kita ingatkan kita nak baca tahiyat awal. Imam naik, kemudian imam turun balik. Maka ketika itu kita dah tak boleh ikut imam tu sebab imam tu dah batal. Jadi apa yang patut buat, kita mufaraqah lah, kita sembahyang seorang. Tak boleh ikut dah imam tu. Tak boleh ikut dah imam tu. Sebab dia dah buat perbuatan yang membatalkan sembahyang. Ini dalam kes tasyahud awal. Tasyahud awal sebab dia sunat abad dia. Tapi kalaulah katakan pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir, kita dah duduk nak tahiyat akhir. Tiba-tiba imam Allahu Akbar, dia naik masuk rakaat yang kelima. Dia masuk rakaat kelima dan dia mungkin kerana dia terlupa ke, dia khayal ke kan. Dia was-was ke, dia bangun rakaat kelima. Maka ketika itu apa yang patut makmum buat? Makmum kena subhanallah lah. Kena berzikir subhanallah. Jadi imam ni kalau katakanlah dia dengar zikir tu, dia tahu bahawa dia dah salah. Ketika itu imam wajib turun. Lain tadi tahiyat awal tadi lain. Itu sunat. Dia dah masuk rakaat ketiga, dia turun, itu batal. Tapi bila dah masuk rakaat kelima, dia dah terlupa tadi tahiyat akhir, dia dah bangun, maka kita peringatkan dia subhanallah, maka imam ketika itu wajib turun terus. Wajib turun terus dan dia kena baca tahiyat akhir. Walaupun imam yakin dia rakaat keempat. Okey. Kalaulah katakanlah imam tu yakin rakaat keempat, itu untuk dia. Untuk dia. Maknanya untuk dia. Dengan keyakinan itu, okey, dia teruskan. Tapi kita yang belakang ni, kita tak tahu. Yang kita tahu perbuatan tu maknanya dia dah teruskan kan, dia dah terus masuk rakaat kelima. Kita ni tahu kita ni rakaat keempat. Maka imam tu boleh teruskan lah. Boleh teruskan dan kita yang duduk belakang nak buat apa? Kalau kita nak buat yang belakang, kita kena dua pilihan, sama ada tunggu imam ataupun kita mufaraqah. Tapi imam tu atas keyakinan dia tadi, dia sembahyanglah. Tapi kalau katakan dia lo'lak apa? Dia taradud. Yakin tak yakin, dia bangun, baru bangun tiba imam subhanallah, maka dia tahulah dia salah kan. Dia turun balik. Tapi kalau katakan dia yakin dia naik tu, maknanya dia pada rakaat keempat kan. Itu atas dia lah. Tapi makmum tak boleh ikut juga. Ustaz, maksudnya gini Ustaz.
Kalau kata dalam situasi lah, yang imam ragu tu kita dah jelas lah. Okey. Kalau imam yakin, makmum yakin, maknanya dua-dua pihak yakin. Imam yakin dia rakaat keempat. Makmum yakin imam rakaat kelima. Maknanya makmum teruskan dengan keyakinan dia, mufarakah. Imam Okey. teruskan dengan keyakinan dia untuk teruskan. Ya. Macam tu, Zai? Ya. Ya, itu betul lah. Betul tu. Ya, jadi, Maksudnya masing-masing teruskan dengan keyakinan masing-masing kan? tapi imam tu kena betul-betul yakin lah. Jangan dia taradud. Okey, baik. Ni kes tadi taradud. Dia taradud naik-naik, makmum subhanallah. Maka dia tahu dah dia salah, dia turun. Ketika itu. Okey. Faham Baik. Atau maknanya perkara yang membatalkan solat yang berlaku pada imam, iaitu sujud dengan sempurna, maknanya dia tak baca kunut. Dia tak baca kunut. Ini kes orang kata mazhab Syafi'i lah, imam mazhab Syafi'i lah kan. Ini bukan imam Syafi'i, ini imam kampung kita lah kan. Imam masjid kita lah kan. Okey, dia tak baca kunut. Dia tak baca kunut. Kemudian dia turun. Dia turun. Bukan, mana dia? Atau sujud dengan sempurna. Okey, dia turun. Dia dah turun, betul-betul dia dah sujud sempurna. Maknanya 7 anggota tu dah kena. Sujud dengan sempurna. Semua 7 anggota itu berada di tempatnya. Maknanya dahi dia dah berada pada tempat sujud, dua tangan dah ada pada tempat sujud, dua lutut pada tempat sujud, dan ujung kaki pun dah pada tempat sujud. Maknanya dah perfect dah. Dia punya sujud tu. Tiba-tiba dia kembali kepada kunut. Dia teringat, alamak tak baca kunut. Dia naik. Dia naik untuk baca kunut. Nampak tak? Ini kes yang kedua. Contoh perkara yang membatalkan sembahyang berlaku pada imam, makmum nak buat apa. Maka tiada harus makmum mengikut kembali bersama dengan imamnya. Nampak tak? Makna macam kes tadi kan? Sama ada kes dia bangun daripada tahiyat awal tu dia bangun. Okey, kemudian dia sujud, dia duduk balik. Masa ketika itu makmum kita dah tak boleh ikut dia sebab dia dah batal. Pada iktikad kita, pada pegangan kita dia dah batal sebab dia turun, dia dah bangun, dia turun balik. Ataupun kes yang sama, dia tak baca kunut, dia dah sujud dah sempurna, tiba-tiba dia bangun balik. Mana pada iktikad makmum, ilmu je mengatakan imam ni dah batal. Maka tak boleh ikut. Maknanya apa yang kita kena buat? Mufarakah. Jangan pula dia dah sujud, kemudian dia bangun baca kunut, kita pun angkat tangan. Tak boleh dah. Maknanya kalau kita ikut angkat tangan baca kunut, maknanya kita dah ikut imam yang batal. Nampak tak? Ustaz. Okey, berbalik kepada imam taradud tadi. Okey. Habis tahiyat akhir, imam kena sujud sahwi tak? Kalau imam sujud sahwi, makmum kena ikut ke tak? Okey, dalam kes tu dia sunat sujud sahwi. Dia sunat sujud sahwi. Maknanya makmum yang menunggu pun dia kena sujud sahwi sekali. Kena ikut imam lah. Kena ikut imam. Okey. Ikut basic tadi lah. Makmum kena ikut makmum. Dia ikut imam. Okey. Katakanlah makmum tak nak ikut imam lah. Boleh tak? Dia tengok imam daripada tahiyat akhir tadi kan dia dah bangun, masuk rakaat kelima, kemudian kita dah peringat dia duduk balik kan. Kita pun ikut dia sampai salam, tiba-tiba makmum tak nak ikut imam, sujud sahwi. Boleh tak? Jawabnya, kalau dia tak niat mufarakah, tak boleh. Kalau dia tak niat mufarakah. Kalau dia niat mufarakah, itu boleh. Niat mufarakah jangan mati dah. Aku keluar daripada imam. Aku keluar daripada jemaah. Aku keluar daripada jadi makmum. Niat mufarakah. Jadi kalau katakan dia tak niat mufarakah, maka ketika itu dia dah tak ikut imam, sembahyang dia batal lah. Okey, Ustaz, satu lagi nak tanya berkenaan ni. Kalau yang tak nampak imam macam mana, Ustaz? Yang duduk belakang ataupun muslimat yang tak nampak imam ni. Tak nampak imam. Ada mic tak? Ada mic Ustaz, ada. Ha? Ada. Tapi biasakan gap
gap lama antara imam dengan makmum kan. Ah, Yang di belakang kadang memang jadi confuse dia tempat tu. okey. Dia kena ikut orang depan dia lah. Katakanlah orang depan dia tak tahu. Kan? Dia pun tak nampak imam. Dia pun tak jelas apa jadi ni. Imam tiba naik Allah apa lepas tu turun balik kan. Masa tayat kedua tu kan, masa rakaat kedua imam naik lepas tu turun balik. Okey, katakanlah makmum apa namanya tak tahu apa berlaku, maka nak selamat makmum mufaraqah. Untuk selamatlah, untuk makmum tu selamatkan sembahyang dia, maka dia mufaraqah lah. Dia pun tak tahu apa kan. Lepas tu dia ikut imam, dia tak tahu, tak nampak, tak dengar ke apa. Makmum depan pun kelang kabut, ada naik, ada yang turun, ada apa kan. Jadi untuk orang yang ada ilmu, orang yang belajar lah, maka untuk selamatkan sembahyang ialah mufaraqah. Itu boleh. Boleh? Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Okey. Ini situasi yang berlaku di Masjidil Haram. Okey. Okay. Sujud sujud sahwi sujud sahwi pula, sujud sejadah. Okey, sejadah. Okey. Imam tu baca sujud sejadah, ayat yang ada sujud sejadah pada solat Isyak Okey. rakaat kedua. Ayat tu rakaat kedua. Kita orang Melayu kan, orang Melayu biasa sujud sejadah ni subuh Jumaat kan. Okay. Yang terjadi sebab macam situasi sekarang ni jemaah Malaysia kita solat tingkat atas. Okey. Kita tak nampak apa berlaku dengan imam kan. Rupanya pada rakaat kedua tu imam tu baca ayat sejadah kan, dia takbir Allah, dia sujud rupanya. Kan. Tapi semua tak tahu. Semua rukuk. Semua rukuk. Okey. Tiba-tiba lepas imam sujud tu, Allah Akbar, imam naik sambung bacaan. Kan, makmum yang tak nampak ni terpinga-pinga. Kan. Jadi waktu bahas kan, waktu tu kita dah balik maktab bincang kan, ada pandangan katakan supaya pada pandangan ustaz ni kata kita tak ikut imam kan, maka kita kena solat semula. Ada pandangan mengatakan sebab kita tak lihat perbuatan imam tu dan keadaan kita tak tahu. Pandangan ustaz macam ni? Dia lepas sujud tu dia bangun balik kan? Lepas imam sujud sejadah, bangun balik sambung bacaan dia. Sambung bacaan kan? Makmum Makmum Malaysia tengah rokok kan? Makmum bukan makmum Malaysia je, yang Malaysia tak Malaysia semua atas tu. Yalah, Malaysia ke ada yang Arab yang faham tu dia tu sujud. Ada yang faham sujud sawi. Yang tanya ni makmum Malaysia lah. Malaysia ni rukuk. Yang tanya ni, yang kena ni. Yang tanya ni rukuk. Ayat rokok kan? Jadi itulah dalam kes-kes begini, bila dah pening untuk keselamatan makmum ni, bila dia pun teradut apa jadi ni kan? Dia pun tak faham apa keadaan dia, maka lebih baik dia mufaraqah lah. Itu lebih selamat. Satu, katakanlah dia dah rokok, dia bangun balik. Batal lah. Batal lah sembahyang itu dalam keadaan dia tak berdosa. Dia bukan sengaja batal, bukan dia sengaja ponting. Maknanya dia batal, maka dia kena sembahyang semula. Okey. Baik Ustaz, terjawab. Aduh. Memang dia ada waktu balik ke maktab tu bahas ustaz ni kita dengar. Ada yang kata tak batal, ada yang bertegas batal sebab kita tak tahu, ada yang kata batal. Jadi ramai yang ambil jalan selamat, solat semula lah. Yalah. Keluar daripada khilaf lah. Sebab apa kesimpulan bila balik Malaysia? Bila dah kes begitu? Apa kesimpulan Ustaz? Yang tuan haji yang balik Malaysia ni lah yang apa kesimpulannya? Kesimpulannya kena fokus lah pada bacaan imam tu. Orang kena fokus, kena ulang kaji balik bahasa Arab kan. Bahasa Arab. Allah Akbar. Bahasa Arab dah tinggal lama dekat KK ya. Puji dah tinggal lama. Tinggal lama Ustaz. Tak kisah lu kan. Itulah. Tapi imam tu pun sepatutnya beritahu. Itu je lah. Cuma betul Ustaz. Betul. Orang Arab tahulah kan. Cuma kita Melayu. Tapi dia bukan kemak. Dia kalau kata yang tingkat atas tu rasanya macam seorang dua saja yang sujud. Yang lain tu semua rukuk. Dia bukan Malaysia ya, tak Malaysia pun sama.
Dia Orang sebenarnya Malaysia tak Malaysia semua sama. sebenarnya baca sajadah ni dalam sembahyang biasa ni, pertama imam sepatut beritahu. Satu, yang kedua sebenarnya imam pada pandangan ana lah, imam sebenarnya tak seyogianya dia sujud. Sebab sujud sahwi sujud sajadah dalam sembahyang ni selain daripada sembahyang subuh hari Jumaat tu sebenarnya tak disunatkan pun. Itu dianggap sebagai satu sunat, bukan sunat lah, dia sunat yang dikatakan kabih, yang tak bagus. Kecuali di luar sembahyang. Kecuali dia sembahyang sendiri ataupun di luar sembahyang. Dia baca sujud sajadah, kemudian dia nak sujud, tak apalah. Luar sembahyang kan. Ataupun dia sembahyang sendiri. Tapi bila melibatkan makmum, maka itu yang masalah dia. Kan? Itu masalah dia. Dan waktu balik mantap kita bincang juga dengan Ustaz An Tabu Haji, dia kata memang pandangan dia sama dengan Ustaz lah. Tak sepatutnya lah, sebab yang pertama Imam Masjidil Haram kena faham bahawa Masjidil Haram tu besar. Belakang tu, Atas tinggal bawah kan. belakang ratus Kan? ribu orang ikut dia kan. Waktu ribu kan, sejuta kan. Yang kedua, tak semuanya yang faham bahasa Arab kan. Macam-macam bangsa kan. Yang Afrika, yang India itulah. Gitulah pandangannya. Kalau dia tak sujud pun tak berdosa pun. Sajadah ni kalau dia tak sujud tak dosa. Dia boleh ubah, dia boleh baca sendiri pun mana tasbih ketika berdiri kan. Dia boleh baca tasbih untuk menghormati ayat tu tanpa dia sujud pun sebenarnya. Okey, habis. Jadi ini peringatan untuk orang nak pergi haji akan datang lah. Okey, jadi baik, ini kes sujud dengan sempurna, yakni bila tak baca kunut. Semua 7 anggota itu berada di tempatnya. Tiba-tiba ia kembali kepada kunut. Imam ni kembali pada kunut. Maka tiada harus makmum mengikut kembali bersama dengan imamnya. Sebaliknya, hendaklah menanti imam itu berdiri. Maknanya, kalau ikut pandangan Nabi-nya, ialah yang paling baik ialah mufarakah sebenarnya. Sebab apa? Katakanlah dia dah sujud, dia bangun kan, dia bangun balik, masa tu dia dah batal. Kan? Okey. Jadi yang terbaik ialah mufarakah. Baik. Jika makmum sudah berdiri bersama imamnya. Baik, ini kes lain. Jika makmum berdiri bersama imam, ini pada rakaat ketiga. Pada masalah meninggalkan tasyahud awal. Atau belum lagi berdiri. Belum lagi berdiri. Maknanya makmum masih duduk lagi pada rakaat kedua. Imam dah berdiri tadi kan. Dan imam naik. Dah berdiri, imam naik. Dia tak baca tasyahud awal, dia bangun, dia berdiri terus. Makmum pula bila nampak imam bangun, maka dia tahu ni imam terlupa ni, dia pun naik sama-sama berdiri dah. Ataupun makmum belum berdiri lagi. Imam dah berdiri, makmum masih duduk. Okey, dalam kes ni, tiba-tiba imam kembali duduk tasyahud. Dia duduk balik. Sedangkan dia sudah berdiri betul. Wajiblah makmum berdiri dan jangan turut duduk bersama imamnya. Ini yang tadi pilihan yang terbaik sebenarnya ialah mufarakah. Sebab dia telah buat perbuatan yang membatalkan. Perbuatan tu di luar daripada perbuatan yang sepatutnya dalam sembahyang. Dia dah menambah kat situ. Maknanya mufarakah tu lebih utama lagi. Jadi wajiblah makmum berdiri dan jangan duduk bersama imamnya. Ini dalam kes kalau tak baca tak baca tasyahud awal lah. Jangan dia dah berdiri, imam pun berdiri, imam dah berdiri, dia pun berdiri. Tiba-tiba imam duduk, dia pun ikut duduk. Tak boleh. Maknanya dia kena tetap berdiri dan terbaik awalnya ialah dia niat mufarakah. Itu lebih mudah lah. Senang faham sebenarnya. Sebab dia gini, ada juga pandangan guru yang Abi belajar ni lah. Guru yang Abi mengajar ni, dia kata, kalaulah imam tu, okey, dia betul-betul lupa ataupun tak sengaja. Dia betul-betul lupa dan dia betul-betul tak sengaja. Maknanya lupa tentang hukum ni lah. Okey, dia dah berdiri.
Dia tak baca tahiyat, dia terus berdiri. Betul-betul dia lupa. Blur kan. Dalam semayang kan kadang kita blur kan. Cuma dia tengok, tak baca kunut, tak baca tahiyat awal ni. Dia betul-betul lupa hukum tu, dia tak boleh turun kan. Ataupun dia tak sengaja, dia terus turun. Maka untuk dia ni sebenarnya dia semayang itu boleh sah, masih boleh dianggap sah lagi untuk dia. Sebab kes betul-betul lupa dan betul-betul tak sengaja. Tapi kita ni, masalah kita ni, itu dia. Kita yang belakang tu masalah dia. Kita tak tahulah dia lupa ke, dia apa kan, itu masalah itu. Jadi oleh kerana itulah untuk mengelakkan orang kata pening kepala tadi, maka sebab itulah pandangan mengatakan lebih aula mufaraqah. Lebih aula mufaraqah. Baik. Kalau musannif rahimahullahu taala, demikian juga imam sujud. Sedangkan makmum belum tunduk untuk sujud, tiba-tiba imam kembali kepada kunut, maka tidak harus makmum turut kunut bersamanya. Sebaliknya wajib turun sujud. Dan kedua-dua masalah ini tidak harus bagi makmum mengikutinya, kerana jika imam itu kembali kerana terlupa, tidak batal semayang je. Ini betul-betul terlupa, dan terlupa ni makna terlupa hukum tu. Dia terlupa hukum tu. Jadi dia dah dia terus bangun, betul dia duduk balik, ataupun dia daripada kunut dia tak baca, dia dah sujud, dia bangun balik. Betul-betul terlupa ataupun tak sengaja. Untuk dia tu makna tak batal. Sedangkan orang yang lupa tidak harus kita turutinya walaupun semayang itu tak batal. Maknanya walaupun semayang dia mungkin kes dia tu tak batal sebab dia terlupa betul dan tak sengaja, dia tak batal. Lainlah memang dia sengaja. Betul-betul dia sengaja tak baca tahiyat diri, kemudian dia duduk balik. Itu betul-betul sengaja kan. Itu memang batal. Cuma masalah kita jadi makmum, kita tak tahu dia ni sengaja ke, tak sengaja ke, dia terlupa ke, itu masalah dia. Maka oleh kerana itulah aula yang tadi mufaraqah. Baik. Jadi kata musannif, sedangkan orang yang lupa tidak harus kita turut walaupun semayang tidak batal. Ini dalam kes dia sendiri dah. Tapi kalau sengaja dia naik daripada tahiyat awal tu, dia sengaja bangun, betul dia duduk balik, mana tahu dia nak test kan. Kok imam dia nak test makmum belakangan, dia buat begitu. Ataupun dia tak baca kunut, dia dah sujud, dia bangun balik. Dia tahu hukum dan dia sengaja pula, maka batallah semayangnya dan tidak harus kita mengikutnya juga. Nampak tak? Itu dia. Jadi lebih baiklah dalam kes kita pun tak tahu imam ni apa niat dia kan. Mana kita tahu niat hati orang kan. Mana kita tahu hati orang macam mana. Lainlah kita kasyaf kan. Tapi itulah Abi ni bukan mazhab kasyaf ni kan. Kasyaf ni orang tinggi-tinggi boleh cerita kan. Kita ni orang rendah-rendah, mana boleh cerita kasyaf. Cerita kasyaf ni punya pening kepala nanti. Jadi kita tak boleh baca hati orang. Tak boleh baca apa ada dalam hati orang. Baik kita hukum apa yang zahir saja. Okey, jelas Qala musannif rahimahullah ta'ala, sujud sahwi wallahu a'lam bis-shawab. Yang mana? Sampai mana? No hati. Ya, sampai ni, Bi. Sampai yang perenggan ada bagi lidah kebinasan yang banyak. Okey. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah olehmu hai talib, hai penuntut ilmu. Maknanya penuntut ilmu ni ialah orang yang belajar lah. Yang seeking for knowledge lah. The seekers of knowledge. Maknanya orang yang duduk dalam kuliah ni lah. Orang duduk dalam kuliah ni lah orang yang nak belajar kan. Yang menuntut ilmu. Apa yang kamu kena tahu? Maksudnya begitu. Bahawasanya ada bagi lidah itu
nikmat lidah. Pada nikmat lidah. Kebinasaan yang banyak. Jadi nikmat Allah Ta'ala ni memang mungkin kita cakap mudah, biasa kita kata apa, nikmat Allah ni semua baik kan? Betul, nikmat Allah tu baik. Datang daripada zat yang maha baik. Dan nikmatnya pun baik-baik. Tapi bila nikmat tu diberikan kepada manusia, kat situlah berlakunya kebinasaan. Sebab nikmat Allah Ta'ala ni dia satu ujian sebenarnya. Nikmat Allah Ta'ala dia datang dalam bentuk ujian. Ujiannya apa? Ujiannya guna untuk baik ke guna untuk jahat? Itu dia. Guna untuk syukur pada Allah, taat pada Allah ke ataupun sebaliknya. Itu ujian dia. Siapa yang ambil ujian ni? Kita lah, manusia lah. Macam mana kita nak selamat daripada ujian ni? Maka di sini letaknya makna peranan hati kita. Peranan akal lah kita. Akal tunjuk yang mana baik, mana tak baik. Sebab akal yang boleh faham. Akal lah yang boleh faham ayat Quran. Akal lah yang boleh faham ilmu. Akal lah yang tahu beza baik dan buruk. Itu peranan akal. Tapi yang akan memutuskan untuk pilih, yang memutuskan untuk memilih ialah hati kita. Jadi dalam nikmat Allah ni, contohnya lidah. Kita baca sebelum ni kan, lidah ni ada kebaikan untuk dunia dan juga untuk akhirat. Itu yang baik-baik. Kalau kita gunakan lidah tu. Tapi kalaulah kita tak gunakan lidah tu untuk itu, lidah juga kita boleh gunakan untuk yang sebaliknya. Untuk buat benda yang tak baik. Benda-benda yang merosakkan, yang membinasakan. Itu dia. Ni dia. Sebab kata musannif, ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Yakni orang yang gagal dalam ujian lah. Gagal dalam ujian untuk dalam menerima nikmat tu. Banyak kebinasaan. Tetapi memada akan dikau. Memadalah akan dikau. Cukuplah untukmu, hai talib, hai penuntut ilmu, yang cintakan ilmu, yang belajar ilmu untuk beramal. Kerana menolak akan semuanya itu. Macam mana nak tolak? Kan banyak sangat ni. Jadi macam mana cara nak tolak? Yang orang kata at least lah. Cara yang orang kata paling tidak lah. At least lah. Memada lah kan. Oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia. Nampak tak? Maknanya Tok Guru kita ni, Tok Musannif kita ni beri kita satu tips lah. Satu tip yang orang kata yang paling orang kata paling optimal lah untuk diamalkan. Daripada mana? Daripada pemikiran dia ke? Daripada pandangan dia ke? Daripada idea dia ke? Daripada Al-Quran. Nampak? Ini kelebihan Tok Guru kita ni. Kitab Penawar Bagi Hati ni. Musannif kitab ni, dia ni memang orang pondok lah, mengaji Mekah, pernah mengajar kat Mekah zaman-zaman awal 19 lah, abad 20 dulu kan. Tapi dia ni orang yang memang dalam ilmu tasawuf yang dia bawa sangat menitik beratkan, maknanya sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bawa orang kata pemikiran tasawuf falsafah ni yang orang kata yang kadang terlalu abstrak kan, susah nak dipahami ni. Jadi sebab itulah kitab tasawuf yang kita pilih ni adalah untuk menyelesaikan fardu ain kita. Ini penting sebenarnya pengantin baru. Penting ilmu tasawuf ni. Ada pengantin baru? Ada kan? Abi ngajar kitab ni kat satu surau. Semua orang tua-tua je belajar kan. Bila Abi ngajar kitab ni, ada yang kata apa? Sepatutnya kitab ni kita belajar sebelum akhir balik dulu, dia kata. Yalah, yang tua-tua ni dah 60, 70 dah pencen lah, 60, 70 kan. Dia kata sepatutnya kitab ni kita belajar masa sebelum akhir balik dulu. Barulah bila akhir balik kita beramal dengan kitab ni, barulah akhlak kita baik. Barulah perangai kita baik, barulah hati kita tak busuk kan. Bila kita dah belajar sebelum akhir balik dulu, ini kita dah hujung nyawa baru belajar kitab ni, dia kata.
Ada dah. Dah hujung nyawa baru nak belajar kitab ni. Dah nak pencen dah. Nampak tak? Dah nak pencen apa nama ni baru nak belajar kitab ni. Jadi patutlah Abi pesan jugalah pada diri Abi, pada semua lah kan. Jangan jadi macam tu lah. Dah tua besok baru nak belajar kitab ni. Jadi sewajarnya sekarang lah. Kan? Tapi itulah kemampuan kita. Sekarang ni kita dah belajar walaupun kita ni belum tua, tapi gunakanlah kesempatan yang ada ni untuk belajar. Jadi apa ayatnya? Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Al-ayah. Ayat surah An-Nisa, ayat rakam 114. Baik. Apa maknanya? Arti ayat ni, tiada ada kebajikan, la khaira, tak ada benda baik. Tak ada kebajikan, tak ada kebaikan. Pada fi, banyak daripada bisik-bisik mereka itu, fi kasirin min najwahu. Najwa ni maknanya bisik, kita berbisik tu najwa. Atau orang berubah nama anak Najwa ni, itu makna bisik lah. Jadi maknanya, orang yang suka bisik-bisik ni, guna lidah kan. Cakap-cakap lah dengan orang sebagainya. Sama ada yang bisik tu, apa nama ni, baik ke tak baik. Tapi kalau ikut ayat ni, la khaira, tak ada kebaikan. Kita gunakan lidah kita ni untuk berbisik-bisik ni, fi kasir, dalam kasir ni makna banyak lah. Dalam banyak, pada banyak bisik-bisikan ni, illa melainkan. Ada juga yang baik. Maknanya guna lidah untuk cakap, untuk bisik-bisik ke apa semua, ada yang baik. Siapa dia? Man amara bisadaqatin, mereka yang menyuruh, mereka tu bisadaqatin, dengan bersedekah. Au ma'rufin, atau kebajikan, atau mendamaikan antara manusia. Nampak tak? Kalaulah untuk kebaikan, untuk sedekah, masih teruskan. Sedekah ni jangan kita fikir sedekah bagi duit, bagi harta, bagi sumbangan, bagi infak, bagi derma je. Sedekah ni kan luas. Sedekah ni luas. Ada hadis kan, yang apa? Hadis tentang kelebihan orang sembahyang apa? Sembahyang duha kan. Pagi-pagi ni, anggota kita ni, ruas-ruas sendi kita ni, kalau tak silap ada lebih 300 sendi dalam badan kita ni. Allah Alam lah, jangan ingat kan. Semuanya nakkan sedekah, nakkan keberkatan sedekah tu. Maka Nabi kata, tasbih tu sedekah, takbir tu sedekah, tahlil tu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah, menasihati orang tu sedekah. Sedekah bukan sekadar apa namanya memberi duit, memberi harta dan sebagainya. Sedekah ni umum. Tolong orang, nasihatkan orang, nasihatkan orang, itu semua sedekah. Jadi, kalaulah kita gunakan lidah kita untuk tujuan itu, itu maknanya orang Jawa kata jempolan. Jempolan ni, jempol ni. Baguslah, good lah. Jempolan. Bisadaqatin au ma'rufin, ataupun dalam perkara kebajikan. Contohnya mendamaikan antara manusia. Orang kata mendamaikan itu lebih baik kan daripada kita jigus jigus minyak kan. Jigus minyak sampai orang kata terpakau lagi. Lebih baik kita jigus air. Jigus air itu lagi baik. Memadamkan api kemarahan, memadamkan api kebencian dan sebagainya. Baik, jadi itulah yang Allah Ta'ala sebut. Ini Allah Ta'ala sebut Jadi kata musannif lagi, kalau musannif, makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang, pada apa-apa barang, ucapan ke, tiada memberi manfaat akan dikau.
dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah. Maknanya cakap-cakap kita ni, kalau ikut ayat ni kan, kata musannif ni, tiadalah engkau berkata pada barang yang tiada memberi manfaat akan engkau. Maknanya janganlah engkau cakap benda-benda yang tak ada manfaat. Itu dia. Jangan engkau cakap pada perkara-perkara yang tak bermanfaat. Apa perkara yang bermanfaat tadi? Sedekah. Sedekah ni maknanya segala ucapan yang baik-baik. Falyaqul khairan, kan ada hadis kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, dia beriman Allah ni maha mendengar, maha berilmu, maha mengetahui, Allah Taala ni sentiasa mengawasi kita, kan, dan juga beriman dengan hari akhirat, setiap kata-kata kita, setiap amalan kita akan kena hisap besok di hari akhirat. Maka orang yang beriman macam ini, falyaqul khairan, kata Nabi, hendaklah dia cakap yang baik-baik. Falyaqul khairan, cakaplah yang baik-baik. Aw liyasmut, ataupun senyap, diam, tu lagi baik. Kalaulah kita fikir nak cakap yang tak baik, maka diam tu lebih baik. Tu dia. Daripada cakap benda tak baik, jadi dosa, besok bahananya besok di akhirat. Jadi lebih baik diam. Jadi kata musannif, ayat tu beritahu kita bahawa jangan cakaplah benda-benda yang tidak bermanfaat. Dan engkau simpankanlah akan perkataan engkau pada yang memberi faedah. Maknanya kita spend our words, our cakap-cakap kita ni pada benda-benda yang ada faedah. Kan ada kajian kan? Ada dah kajian, wallah, Abi tak pernah tengoklah kajian tu. Abi dengar orang bercakap ada kajian, dan orang pun bercakap tentang kajian tu. Setiap kita ni, setiap manusia ni dia ada orang kata peruntukan, berapa perkataan dia boleh cakap seharian. Orang lelaki berapa banyak, orang perempuan berapa banyak kan. Itu kajian, wallahu a'lam betul atau tidak, itu adalah kajian. Jadi ikut kajiannya mengatakan orang perempuan lebih banyak perkataan daripada orang lelaki. Orang lelaki ni dia banyak dia banyak, kadang dia banyak menyimpan maknanya dia tak cakap, dia tak luahkan dia punya perasaan ni. Banding orang perempuan kan dia suka meluahkan perasaan dalam bentuk perkataan lah, dalam bentuk perkataan. Jadi alangkah baik kita gunakan, orang kata kita allocatekan orang kata kita punya bajet bercakap ni untuk perkara-perkara yang dikatakan tadi yang berfaedah. Maka ada padanya, pada apa? Pada kedua tadi. Pertama, cakap pada benda manfaat. Yang kedua, simpan untuk benda faedah. Ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Ini yang musannif kata tadi. Untuk nak jaga lidah ni, yang banyak kebinasaan ni, beramal dengan ayat ni. Apa ayat ni kata? Pertama, jangan guna perkataan perkara yang tak bermanfaat. Yang kedua, gunakanlah untuk perkara yang berfaedah. Maka itulah pelepasannya. Mana nak lepaskan diri kita daripada kejahatan lidah. Memanglah ini ilmunya, tapi nak amal bukan senang kan. Sebab kita ni memang manusia ni, kita suka bercakap. Walaupun benda yang kita tak faham, walaupun benda yang kita tak tahu, perkara yang kita tak jelas, perkara yang kita tak clear, kita suka bercakap. Itu perangai kita. Tambah sekarang ni, zaman medsos ni pula, kita punya mulut pun dah bertambah. Bukan orang perempuan dia, dulu orang kata orang perempuan yang banyak mulut, sekarang ni orang lelaki pun banyak mulut. Mulut orang lelaki ni dah bertambah kat mana? Kat ujung jari dia. Dia komen dekat Facebook, dia komen dekat WhatsApp, dia komen dekat Instagram, dia komen, hey, mulut tak cakap, senyap je, tapi tangan tu lagi power lagi. Ini keadaan kita sekarang. Kadang-kadang yang kita cakap tu benda yang kita tak tahu pun. Kita tak jelas, kita tak tahu, kita tak faham. Bukan bidang kita, tapi kita bercakap macam seolah-olah kita ni tahu segala-galanya. Wallahualam. Dalam keadaan kita tak sedar, hal itulah yang boleh membinasakan hidup kita dunia dan juga akhirat. Baik, dikendaki dengan barang yang tiada manfaat itu, apa maksud barang yang tiada manfaat? Iaitu perkataan, words, kalimah yang jikalau ditinggalkan akan dia, kalimat tu kita tinggal, kita tak cakap,
nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Maknanya perkataan-perkataan, apa yang katakan perkataan yang tak ada manfaat ni, maknanya perkataan ni kalau kita tinggalkan kan, kalau kita tinggalkan maknanya tak rosak pun akhirat kita. Contoh apa? Mengumpat. Mengumpat. Mengumpat ni maknanya kalau kita tinggalkan, memang tak rosaklah akhirat kita, bahkan selamat akhirat kita. Bila mengumpat ni, dia bukan soal dosa. Dia ada dua dosa. Bila mengumpat ni, dua dosa. Pertama, dosa pada Allah. Sebab apa? Allah larang mengumpat, kita mengumpat. Maka dosa. Apa Allah Ta'ala larang, kita buat, maka namanya maksiat. Kalau Allah Ta'ala suruh, kita buat, kita tak buat, itu nama fasik. Satu. Yang kedua, bila kita mengumpat, maknanya kita berdosa pada orang yang kita umpat. Bila kita umpat orang, maknanya kita berdosa pula pada orang yang diumpat. Dah double lagi umpat, dah double lagi dosa. Okey, kita bertaubat. Taubatlah tak nak mengumpat. Berhenti. Dosa kita dengan Allah, kita minta Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Rahmat Allah, kalau kita rasa dosa kita setinggi gunung, 7 buah gunung lah dosa kita punya banyak, kita kena ingat rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada langit, 7 langit dan 7 lapis bumi. Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Mana Allah Ta'ala boleh ampunkan lagi kita. Tapi bila dosa kita dengan manusia, ni problem besar. Yang ni yang kita tak tahan ni. Dosa dengan manusia. Kalaulah kita boleh jumpa kat dunia ni, mungkinlah kita minta maaf kan. Kalau tahu-tahu kita dengar dalam Facebook apa nama ni, Al-Fatihah untuk orang-orang ini. Tengok kawan kita dulu yang memang kita selalu bergaduh, yang selalu kita umpat, yang selalu kita musuh, yang selalu kita fitnah dia, yang selalu kita bayangkan macam mana nak buat. Macam mana akan nampak. Benda-benda ni lah yang kadang-kadangnya kita tak sedar ni, kita ni banyak dosa. Kita rasa lemah, lemah nak beramal, lemah nak berjuang, lemah nak buat kerja Islam. Apa punca ni? Rasa dah usrah, dah makam tinggi dah kita ni kan, dah jadi pimpinan dah, naqib lah, apa jadah macam-macam dah. Kita dah jadi, orang kata makam usrah tinggi dah, tapi kadang kita masih lemah lagi, lemah, malas, masih macam-macam. Rupanya ada dosa-dosa dulu yang masih melekat-lekat dalam diri kita ni, yang masih tak terampun lagi. Yang ni yang menjadi masalah besar. Sebab itulah, apa nak buat? Antara yang paling penting nak buat dalam menghadapi kes begini ialah berhenti daripada buat dosa. Itu dulu. Maknanya kalau dulu kita kaki ngumpat, kaki apa sebagainya, berhenti dulu buat kerja tu. Itu kena usahakan dulu lah. Baik. Dikendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat. Apa perkataan yang tak ada manfaat? Iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan akan dia, akan perkataan itu, nescaya tiada luput dengan dia dengan sebab dia tu oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Maknanya tak merosakkanlah dunia dan akhirat kita. Dan barang siapa menyimpankan ia seseorang itu daripada perkataan atas yang memberi manfaat. Maknanya dia simpan cakap-cakap dia ni untuk benda yang bermanfaat, dunia ataupun akhirat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Percayalah, kalau kita ni nak didik diri kita supaya kita ni, apa nama ni, kita nak gunakan perkataan kita ni, bajet perkataan kita ni untuk benda-benda baik, percayalah, kata Muslim ni, kita akan dapati seharian ni kita akan tak banyak cakap. Kita akan tak banyak cakap. Yang kita jadi banyak cakap ni sebenarnya lebih ialah kerana banyak cakap, banyak perkataan yang kita guna, banyak yang manusia cakap ni sebenarnya pada benda-benda yang tak bermanfaat sebenarnya. Itu maksud dia. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah. Maknanya bila kita nak cakap benda yang tak faedah ni kena fikirlah. Ataupun yang paling baik bila nak cakap tu kena fikir. Cakap tu lebih baik fikir. Kalaulah kita nampak benda tu hanya menyakitkan hati orang, hanya nak melepaskan nafsu kita, nak melayan nafsu kita saja, memang nak menyusahkan orang, saja nak
menimbulkan permusuhan, sengaja nak timbulkan kebencian, sengaja nak perkara yang merosakkan, maka lebih baik kita tak cakaplah. Itu maksudnya. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah akan bahawasanya jika menyebut engkau, bukan menyambut, jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia sebut nama Allah tu untung yang sangat besar. Itu lagi baik kan. Daripada kita mengatur orang, baik kita astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah ni, melazimi istighfar ni antara wirid yang paling penting lah untuk orang macam kita, makam kita ni lah, makam orang awam ni kan. Makam orang yang masih tiap-tiap hari buat banyak dosa ni, maka zikir yang terbaik, wirid yang terbaik ialah istighfar. Kalau kita rajin kaji istighfar ni, memang kelebihannya dalam Al-Quran banyak, dalam hadis-hadis pun banyak, sangat banyak kelebihan istighfar ni. Maka lazimkanlah beristighfar. Istighfar ni mudah je kan. Maka tak keluar peluh pun. Tapi kita kena usaha lah. Kita kena biasa-biasakan. Ataupun selawat atas Nabi, ataupun la ilaha illallah, ataupun sebut ya Allah pun boleh. Ini dalam hati, boleh dalam hati, pada lidah pun boleh, pada hati pun boleh. Nak dapat macam mana? Kena usaha lah. Kena biasa-biasakan. Sampai jadi terbiasa. Alah bisa tegal dek biasa kan. Kalau kita tak buat, siapa nak buat? Ada orang nak buatkan untuk kita. Maka malam ni kita buat rumusan, hasil kuliah malam ni kita minta Tuan Haji Mohsin dan Tuan Puan Hajah Masyitah, sebab dia berbalik pada haji, maka kita minta dia istighfarkan untuk kita. Boleh ke? Tak boleh. Kita lah yang kena buat. Kita minta dia doakan kita, boleh. Okey, tapi bila nak istighfar ni kita kena minta. Apa makna istighfar? Astaghfirullah kan. Astaghfirullah. Aku mohon keampunanmu ya Allah. Maknanya kita yang kena buat. Nampak tak? Kita yang kena buat. Kita minta ampun pada Allah tu, maknanya kita yang kena buat. Kalau kita tak buat, tak ada dah faedah dia, tak ada dah dia punya fadilat kelebihan dia. Kalau nak suruh orang buang, boleh. Memang dalam Quran pun memang ada arahan minta baiknya, maknanya kita minta keampunan pada Allah untuk sahabat kita. Tak apa, bagus, itu doa, dalam bentuk doa. Tapi dalam bentuk wirid, zikir memang kita kena buat. Itu kena faham. Baik. Jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia sebut nama Allah itu untung yang sangat besar. Kenapa? Kerana zikrullah itu menyerupai ia zikrullah akan sepotong emas. Sepotong emas. Emas bukan emas ni. Emas. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia perkataan yang tak berfaedah akan sepotong daripada tanah yang keras. Satu emas, satu lagi tanah yang keras. Ini jika maknanya emas ni mahal lah. Kita sebut zikrullah tu nilai macam emas. Ini tamsilan. Tamsilan. Banding dengan perkataan yang tak ada faedah. Ibarat macam tanah yang keras ya, tak ada apa-apa hasil. Nak jual pun tak ada harga. Itu kalaulah kes, maknanya perkataan yang tak bermanfaat. Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Kalau perkataan itu tak ada faedah, maknanya tak ada dosa, macam tanah yang keras lah. Maka jika ada padanya dosa, dengan sebab sebut perkataan itu ada dosa, nescaya telah rugilah ia yang menyebut, orang yang menyebut tu, dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia ganti pada emas akan sepotong api. Api, bukan tanah lagi dah, api. Sebab apa? Dosa ni ibarat macam api yang membakar, yang membinasakan. Dan yang demikian itu rugi yang amat besar. Sebab apa? Kena api ni bila? Bukan kat dunia, ke akhirat besok. Kat dunia kita tak rasa kan, bila kita mengumpat orang, kita mengatur orang ke, kita bohong, kita berdusta ke apa, kita fitnah orang, masa tu kita tak rasalah api dia. Tapi besok di akhirat, situlah baru kita tahu panasnya api neraka ni. Wala'iyazubillah. Jangan test lah, jangan cuba-cuba nak rasa. Baik, qala mustannif rahimahullah ta'ala, maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat,
Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim.